Artinya bahawa bermula ilmu itu perbendaharaan. Ilmu ni perbendaharaan dia luas seperti lautan, luas seluas-luas. Wa mafatihuha as-su'al. Anak kunci ilmu itu ialah bertanya. Bila saja kita tanya yang tak faham tu, maka itulah kita dapat faham, dan itulah anak kunci ilmu. Kita dapat faham tu maknanya kita dapat ilmu. Jadi anak kunci ilmu tu kita bertanya. Fas'alu, maka hendaklah kamu bertanya. Kalau kamu tidak tahu dan tak faham, hendaklah bertanya orang yang tahu. Kalau tak tahu, tak faham, tanya orang yang tahu. Jadi kita tak reti, tak faham, tak tanyalah. Fa'innahu yu'ajjar. Sungguhnya bertanya orang yang tahu untuk kita nak tahu itu diberi pahala 4 orang, 4 jenis. Yu'ajjar diberi pahala 4 orang. As-sailu, yang pertama diberi pahala kepada orang yang bertanya. Wal alimu, dan yang kedua diberi pahala kepada orang yang tahu, yang mengajar tu. Diberi pahala kepada orang bertanya, diberi pahala kepada orang yang tahu, yang beritahu tu, dan diberi pahala kepada orang yang mendengar. Orang yang dengar itu pun diberi pahala. Orang yang bertanya diberi pahala. Orang yang tolong, yang mengajar tu diberi pahala. Orang yang mendengar pun diberi pahala. Wal muhibbu lahum, dan yang keempat diberi pahala kepada orang yang sayang kepada orang yang belajar dan mengajar. Diberi pahala kepada orang yang sayang kepada orang yang sayang kepada orang yang bertanya, dan kepada orang yang memberitahu. Jadi orang sayang tu pun diberi pahala juga. Jadi 4 orang ini diberi pahala kerana satu orang yang bertanya. Bila satu orang yang bertanya itu diberi pahala kepada 4 orang yang bertanya, orang yang memberitahu, orang yang mendengar, dan orang yang suka sayang kepada orang bertanya dan orang yang memberitahu. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahli, wala lil alim an yaskuta an ilmi. La yanbaghi, tidak sahaja, mana tak patut, tak patut dan tak sahaja, tak patut orang yang jahil, orang yang tak tahu, diam dengan kejahilan dia. Jadi orang yang tak tahu, orang yang jahil, tak patut dan tak boleh dia diam dengan jahil, tak boleh. Wala lil alimi, dan tak patut, tak sahaja, tak boleh orang yang alim yaskuta an ilmi, dia diam, dia tak cakap apa yang dia tahu. Dia tengok orang yang buat tak betul, maka tak patut dia diam atas apa yang dia tahu. Jadi kalau dia orang yang tahu, dia kena ajar orang tak tahu. Orang yang tak tahu, dia kena belajar dari orang yang tahu. Hendaklah bagi orang yang alim itu mengajar ilmunya bagi seseorang berkehendak menjalani jalan akhirat. Hendaklah orang alim dia mengajar ilmu untuk akhirat tu. Dan lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
huduru majlis alim afdalu min solah alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran, faqala hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Baginda bersabda, menghadiri majlis orang mengajar, menghadiri majlis orang yang mengajar ilmu akhirat tu lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Menghadiri majlis, duduk tempat orang mengajar ilmu itu terlebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Allah ya Rabbi, kalau kita nak sembahyang 1000 rakaat tu bukan mudah, sangat-sangat susah. Dan lebih afdal dari mengunjungi 1000 orang sakit. Lebih baik, lebih afdal. Wa iyadati alfi marid. Iyadah tu mengunjungi 1000 orang sakit. Kita pergi melawat 1000 orang sakit itu, duduk dalam majlis orang mengajar ilmu akhirat ni lebih afdal daripada pergi ziarah melawat orang 1000 orang sakit. Kalau kita nak pergi cari, nak melawat orang sakit 1000 tu tak boleh. Kat mana? Satu, yang kedua, katalah kita pergi melawat hospital. Itu bukan pergi melawat, pergi tengok-tengok tu orang di hospital sebab orang kita tak kenal. Pergi melawat ni selalunya kita, orang kawan kita sakit ataupun orang sakit tu kita kenal, kita pergi melawat, tengok dia sakit. Itu baru panggil melawat. Jadi duduk dalam majlis ilmu tu, duduk dalam majlis orang mengajar akhirat lebih afdal daripada melawat 1000 orang sakit. Faqila wa syuhud alfi janazah, dan lebih afdal daripada kita hadir menghantar jenazah 1000 jenazah ke kubur. Jadi kita duduk dalam majlis orang alim tu lebih afdal daripada kita pergi, lebih afdal daripada semayang 1000 rakaat, lebih afdal, lebih baik daripada ziarah 1000 orang sakit, dan lebih baik, lebih besar pahala daripada menghantar 1000 jenazah. Kita duduk dalam majlis orang alim tu. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, adakah lebih afdal daripada baca Quran? Faqal, jawab baginda, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Tidak ada faedah baca Quran melainkan kita ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, baca Quran barulah dapat pahala. Kalau kita tak reti, tak ada ilmu, baca Quran tak dapat pahala. Dan lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man ja'al maut wa huwa yatlubul ilmi liyahyiya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah. Barang siapa datang akan dia maut, padahal ia menuntut ilmu supaya menghidup ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah di antaranya dan antara anbiya itu dalam syurga suatu derajah. Itu terjemahan hak ya Tok Guru kita terjemah Syekh Abdul Samad. Maknanya siapa-siapa yang mati, ja'al maut, datang kematian, wa huwa yatlubul ilma, pada masa dia belajar ilmu agama Islam,
liyahyiya bihil Islam, tujuannya nak menghidupkan Islam. Dianya mati ketika dia belajar ilmu agama. Dia belajar tu kerana nak menghidupkan Islam, bukanlah belajar tu untuk megah-megah, tapi untuk menghidupkan Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah. Antara dia dan nabi-nabi duduk dalam syurga satu kelas. Siapa-siapa mati pada ketika dia menuntut ilmu agama tu, maka dianya duduk dalam syurga satu kelas, satu darjah dengan nabi-nabi. Kata Abu Darda. Abu Darda kata, la an ata'allama mas'alah ahabbu ilayya min qiyamil lailah. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi, sahabat besar. Bukan yang penulis-penulis kerja ni, bukan. Abu Darda ni seorang sahabat besar. Dia kata, la'an. Abu Darda berkata, la'an ata'allama mas'alah. Demi sesungguhnya, aku belajar satu masalah agama. Ahabbu min qiyamil lailah. Lebih baik dan aku lebih suka daripada buat ibadat malam semalaman. Satu masalah agama aku belajar, lebih aku suka dan lebih baik daripada beribadat semalam-malaman. Jadi kalau aku beribadat semalam-malaman pun, aku tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak, tapi aku buat, aku memaham satu masalah tu, dah tentu dah Allah Ta'ala terima dah. Dan lagi kata Abu Darda. Abu Darda kata lagi, Abu Darda ni sahabat. Bila saja dia cakap tu sebenarnya jadi hadis. Apa yang sahabat cakap tu hadis lah. Sebab sahabat Rasulullah tak akan bercakap melainkan perkara yang betul, perkara yang dia dengar dari Rasulullah. Dan apa yang salah dia tak cakap. dia pesan pada kita, Abu Darda ni, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wasairun nas hamajun la khaira fiha. Abu Darda kata, orang alim, bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu berkongsi, bersekutu di dalam kebajikan. Orang alim, orang belajar ilmu itu bersekutu keduanya di dalam kebajikan. Dan segala manusia yang lain ialah sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikan. Orang lain itu orang yang buat kejahatan yang tak ada kebajikan, kata. Kata Abu Darda lagi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi fatahlat. Abu Darda kata beginilah, hendaklah kamu jadikan diri kamu itu orang yang belajar. Kamu jadikan diri kamu tu orang yang alim, orang yang mengajar dan alim. Ataupun kamu jadi, kalau tidak alim, belajarlah. Jadikanlah diri kamu orang alim ataupun orang belajar. Kalau kamu tak nak belajar pun, hendaklah jadi orang yang mendengar orang mengajar. Kalau kamu tak nak pun, kamu hendaklah dengar orang yang mengajar. Jangan kamu jadi diri kamu itu orang keempat. Kamu kena jadi orang alim, orang belajar, orang yang dengar. Jangan jadi yang keempat.
Jangan jadi orang alim mengajar tidak belajar pun tidak, dengar pun tidak. Jadi yang keempat, orang yang tidak segala-gala tadi. Kalau kamu jadi orang yang keempat, binasalah kamu. Binasalah kamu. Kata Ita. Ita ni seorang ulama tasawuf. Ita ni. Majlis ilmu yukaffir sab'ina majlisan min majalisi sahwi. Adalah perhimpunan orang duduk belajar ilmu agama tu boleh menghapus 70 perhimpunan orang duduk tempat yang bermain-main. Jadi orang yang duduk tempat bermain-main, orang yang duduk tu majlis lalai apa tu, boleh ditutup dengan satu majlis ilmu. Satu majlis ilmu boleh mengatasi daripada 70 perhimpunan orang bersuka-suka. 70 perhimpunan orang tu bergalak-galak bersuka-suka tu boleh ditutup oleh satu majlis ilmu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni khalifah lah. Mautu alfi abidin qaimul lail wa saimul nahar ahwanu min alimin basirun bihalalillah wa haramih. Sayyidina Umar kata, dia tak rusing apa-apa yang berlaku tu. Cuma dia kata Sayyidina Umar, mati 1000 ahli ibadat. 1000 ahli ibadat buat ibadat siang malam, 1000 ahli ibadat mati. Siang dia puasa, malam buat ibadat. 1000 orang mati. Ahwanu, tidaklah aku rasa susah, taklah aku rasa pelik ataupun susah hati, min alimin basir, daripada mati seorang orang alim. Mati 1000 ahli ibadat, aku tak susah, aku tak rusing, mudah saja daripada mati satu orang alim. Orang alim yang tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh dan apa tak boleh. Jadi orang alim yang tahu isi dan kajian Quran dan segala perintah Allah tu dia tahu. Bukan tahu kulit-kulit dan buat-buat tahu. Sekali boleh, sekali tak boleh. Tak boleh macam tu. Itu orang alim main-main. Jadi orang alim yang sebenar-benar alim tu mati seorang, tak ada pengganti. Begitulah bila mati seorang yang alim, tak ada pengganti. Mati Yusuf Qaradawi misalnya, tak ada orang nak ganti macam tu. Mati seorang Hamka, tak ada pengganti. Tak ada orang yang tulis kitab macam Hamka. Walaupun dia tu orang Melayu, tulis kitab beribu-ribu kitab, tak ada. Kalau nak tengok kitab dia tulis pun sebenarnya daripada dulu lagi kitab agama banyak. Termasuklah tasawuf moden, macam-macam. Dan dia telah tulis dalam bahasa yang paling mudah difaham. Sebab dia tu orang Padang. Orang Padang ni orang Melayu. Dia tu di Indonesia ni ada Jawa, di Pulau Jawa. Kalau di Padang tu orang Melayu. Yang di Padang tu bercakap Melayu. Jadi bahasa dia tu campuran dengan bahasa Indonesia. Cuma yang duduk di seluruh Indonesia tu banyakkan reti lah. Tapi saya tanya separuh kawan saya tu tak reti bahasa Jawa. Yang Melayu betul tu. Misalnya di Aceh, tak reti. Dia cakap bahasa Melayu. Jadi
mati Mekah, tak ada orang yang buat kitab macam dia. Tafsir Al-Azhar tu pun tak ada. Dia buat tafsir Al-Azhar pun tak ada orang yang buat macam dia tu. Jadi kata Sayyidina Umar, mati satu orang ahli ibadat. Dia buat ibadat. Siang malam dia buat ibadat, siang dia puasa. Orang yang ahli ibadat siang malam macam tu mati 1000 orang. Aku tak susah hati. Lebih mudah saja bagi aku daripada mati satu orang alim. Jadi satu orang ahli ibadat tu, ramai orang boleh jadi ahli ibadat. Jadi ahli ibadat tu ramai yang boleh jadi. Nak jadi orang yang alim, yang betul-betul faham segala hukum halal haram dan segala isi kandungan Quran tu, nak jadi orang yang alim macam tu tak mudah, payah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu imam kita lah. Talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Imam Syafi'i berkata menuntut ilmu terlebih afdal daripada sembahyang sunat. Imam Syafi'i kata menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Jadi kita menuntut ilmu dan kita lebih baik daripada sembahyang sunat ni. Syahdan, ketahui olehmu orang-orang menuntut ilmu kerana akhirat itu, bahawa orang yang menuntut ilmu kerana akhirat, bahawa segala ayat Quran dan segala hadis, segala ayat Quran dan hadis Nabi kita SAW, segala perkataan ulama dan sahabat Nabi SAW yang menyebut ilmu, kelebihan orang menuntut ilmu dan kelebihan orang mengajarkan ilmu itu, sungguhnya murak dengan ayat itu, iaitu ilmu memberi manfaat pada agama. Kata Syekh Abdul Samad Palembang, kita kena tahu bahawa yang menuntut ilmu kerana akhirat, menuntut ilmu agama yang disebutkan lebih-lebih dalam Quran, dalam hadis dan oleh para ulama tu, menuntut ilmu agama dan memberi manfaat di dalam akhirat seperti yang disebut oleh Syekh Ubad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Assalamualaikum.